Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Syira, mungkin IG ni tinggi sangat. Saya rasa mendongak. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah, kami redha bahawasanya Allah sebagai Tuhan kami, Allah sebagai pentadbir kami, Allah sebagai pengurus kami. Wabil islami dina, dan kami redha ya Allah bahawasanya Islam itu sebagai cara hidup kami dan agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, ya Allah kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga ikutan kami. Tak apa, charge. Cuma nak bateri je. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana bersama dengan saya Ustazah Asmat binti Harun. Sahabat-sahabat di alam maya, di mana pun anda berada, insya-Allah kita akan mulakan majlis ilmu kita sebentar lagi dengan tajuk yang sangat menarik. Terlebih dahulu boleh nyatakan di mana tempat anda, apa khabar semua, ataupun boleh tuliskan sedikit zikir pada ruangan komen. Boleh tulis subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin juga ada yang nak tulis astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Boleh tinggalkan beberapa kalimah tasbih, tahmid, takbir, masya-Allah. Boleh nyatakan anda daripada mana, walaupun kita hanya di alam maya, mudah-mudahan di alam akhirat kelak kita akan berada di satu tempat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki kita bertemulah di dunia ni kan. Ada rezeki dah habis PKP, kita turun buat tua dan sebagainya. Ada rezeki kita jumpa. Jika tidak ada rezeki di dunia, insya-Allah kita mengharapkan rezeki pertemuan di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kemudian mungkin sahabat-sahabat boleh bantu supaya engagement perkongsian kita pada hari ini naik kan, lebih tinggi. Sekarang kalau kita tengok ada, kita tak pasang. Okey. Kalau kita tengok ada Suhana, Lara Pink, Hani Nur, Jamila, Na Anis. Masya-Allah. Boleh ya sahabat-sahabat, boleh bantu untuk sama-sama menaikkan engagement kita. Ada Junaida, ada Nah Abdullah, ada Marina, Nur, Aisyah, Diana Amir. Ya, good luck deh. Ada final exam pukul 10 kejap lagi. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Pemudahkanlah untuk Diana Amir untuk final exam. Syira Safia, Gary Taker. Masya Allah. Nurul Syuhada, Suhana. Ramai ni kawan-kawan kita yang hadir ni. Azlina, Ajunur, Dakwah Muslimah, Farida Ismail, Siti Mariam, Jajamaliyah, Zaharah. Anda daripada mana? Bersiaran daripada mana? Allahu Akbar. Saya dari Kelang, dari Cemor, dari Kulai. Subhanallah. Ada tak kat sini orang daripada JB, Johor Bahru, daripada Port Dickson? Alhamdulillah. Seterusnya sama-sama kita cuba share perkongsian ini. Share link ini. Kan? Share di FB masing-masing untuk kita membuat kebaikan. Menyebarkan majlis ilmu. Menyebarkan ilmu. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dalam 1.3K.
Okey. Macam-macam gaya saya kan. Depan ni ada ramai staff ni kat depan ni. Okey. Minum air sikit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat di Insta kita tak tengok lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu kita ingin memaklumkan siapakah pihak penganjur kita pada pagi yang berkah ini bagi majlis ilmu kita ini, iaitu daripada Ikhlas, IKLAS. Ikhlas, IKLAS. Pendiri bangsa. Subhanallah, terbaik. Ikhlas Johor. Ikhlas Johor. Itu yang saya tanya, siapa rakyat Johor? Siapa yang tinggal di Johor ataupun dia bukan rakyat tapi duduk di Johor, Johorian, ataupun anda orang Johor ataupun keturunan Johor. Hari ini penganjurnya adalah Ikhlas Johor, iaitu Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On. Itu dia. Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan. Ini macam tinggi. Macam mana ya? Rasa macam kamera tu. Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On. Ikhlas. Saya yang dialu-alukan, yang dimuliakan, yang dihormati, yang berbahagia Dato' On Hafiz Ghazi. Masya Allah. Yang berbahagia Dato' On Hafiz Ghazi selaku Esko Pelancongan Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Johor. Masya Allah. Terbaik. Maksudnya Dato' On sendiri membina Ikhlas ini. Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On. Okey. Yang berbahagia Dato' On Hafiz Ghazi selaku Esko Pelancongan Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Johor. Jadi kita faham YB Dato' sebagai Esko Pelancongan Belia dan Sukan, kerana itu YB Dato' meminta tajuk berkenaan dengan pemuda pada hari ini. Bila kita bercakap tentang pemuda, ia bukan hanya melibatkan orang muda, tetapi siapakah yang di belakang orang muda, pemuda tersebut, iaitu ibu ayah, kawan-kawan, guru-guru kita, iaitu orang dewasa. Kita yang mengacu, kita sebagai mengacu mereka itu acuan kita, orang muda. Baiklah, seterusnya pegawai-pegawai dan warga kerja Ikhlas Johor. Subhanallah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat para pendengar sekalian, Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On Ikhlas merupakan sebuah agensi di bawah Kerajaan Negeri Johor. Ini inisiatif Kerajaan Negeri Johor yang berfokuskan pembangunan belia, berada di bawah portfolio Esko Pelancongan Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Johor, bermisikan untuk membangun, memperkukuh dan memaksimalkan potensi kepimpinan anak muda. Ikhlas menganjurkan program-program latihan kepimpinan, peningkatan kemahiran, community building dan engagement. Subhanallah, terbaik. Untuk anak-anak muda, khususnya belia-belia Johor, boleh follow dan like Facebook Ikhlas Johor untuk mengetahui program-program dan inisiatif kerajaan negeri yang dirangka khas untuk anak-anak Johor. Okey, jadi saya menyarankan kalau adalah sahabat-sahabat yang ada kawan di Johor ataupun ada kawan-kawan di kalangan ibu ayah di Johor ataupun siapa yang hadir daripada rakyat Johor, boleh pergi ke Facebook Ikhlas Johor, FB Ikhlas Johor, cari saja Ikhlas Johor dan follow, kemudian jadilah sebahagian daripada Ikhlas Johor. Mudah-mudahan anak-anak anda akan dapat satu circle yang baik, circle yang bagus, yang sesuai untuk pemuda, dan akan dapat banyak ilmu dan juga kemahiran di sana. Jadi hari ini kita tahu yang paling antara yang lost, kan? Bukan je ibu bapa saja yang lost dalam keadaan PKP, ada yang kehilangan kerja, tapi banyak juga remaja yang mula hilang arah, dah hilang minat untuk belajar. Dah mula hari ini remaja, ramai di kalangan remaja sebenarnya hari ini telah mula meletakkan bukan lagi fokus belajar. Habis JSPM dah ramai yang mula bekerja. Mereka dah meletakkan kalau habis belajar pun sampai degree, hari ni orang degree pun tak dapat kerja, baik terus cari kerja. Lepas tu macam-macam lagi sebenarnya stigma, pelbagai cabaran anak muda kita hadapi hari ni. Sebab benda tu terbukti benar. Walaupun ada degree, ada master, bahkan dulu PhD jarang, sekarang PhD makin ramai, orang muda sendiri ada PhD, mereka juga tidak ada tempat untuk bekerja.
Akhirnya daripada mereka mengatakan habis masa, habis kewangan untuk belajar, berhutang lagi, baik mereka habis SPM ataupun habis STPM, kan mereka terus bekerja dan mereka dah awal lagi dah mengumpul kewangan dan sebagainya. Jadi ini cabaran kita apabila para pemuda kita tidak lagi meletakkan keutamaan menuntut ilmu. Mereka masuk ke alam dewasa dengan begitu cepat, tanpa ilmu, tanpa pengalaman, tanpa skill dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang berlaku, para pemuda kita apabila mula masuk kepada alam pekerjaan, mereka hanya fokus kepada apa yang mereka dapat daripada bahagian dunia, target-target dunia. Dan mereka seolahnya memutuskan kehidupan daripada akhirat. Kerana terlalu awal mereka masuk dalam situasi yang mereka pegang duit dan mereka terlalu awal, terlalu muda mampu membeli yang sepatutnya pada umur itu mereka perlu sibuk dengan ilmu terlebih dahulu. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu waktu muda ada waktu yang sangat cerdas. Sepatutnya kita perlu menuntut sebanyak mungkin ilmu sebagai satu persiapan untuk menghadapi cabaran yang lebih hebat apabila berumah tangga, apabila alam pekerjaan dan sebagainya. Dan ini kita dapati orang muda berpindah kerja daripada satu kerja ke satu kerja dengan begitu mudah. Kerana apa? Kadang-kadang kerana ada masalah yang remeh di tempat kerja. Kadang tidak sabar untuk menghadapi tekanan sekian-sekian. Mereka sendiri tak faham tujuan utama mereka bekerja. Mereka tidak masukkan unsur utama bekerja adalah untuk beribadah, untuk memperhabakan diri, tanggungjawab sebagai pekerja dan sebagainya. Kerana bagi mereka bekerja adalah untuk mencari duit semata-mata. Apabila mereka mendapat tawaran duit yang lebih besar di tempat lain, mereka akan berpindah. Mereka tidak ada nilai kesetiaan, loyalty itu tidak ada. Nilai konsistensi, kan, konsisten. Tidak ada nilai kepakaran. Sebab bila terlalu suka berpindah daripada tempat ke tempat, belum tempoh matang dah berpindah, tidak dapat mengumpul satu nilai kepakaran. Pakar ini perlu menempuh satu proses yang memakan masa, memakan kesabaran, memakan tenaga dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Johor di bawah Institut Latih Integriti Kepimpinan Latihan Semangat Dato' On ni, dan fokusnya kepada pemuda adalah satu usaha yang sangat baik. Dan mungkin di setiap negeri juga ada usaha yang fokus kepada golongan muda. Dan kita tahu golongan muda ini banyaknya lepak di mana? Di media sosial. Di Instagram, di Twitter, di TikTok, di Bigo Live. Di FB, golongan muda separuh sajalah. FB ni ramai mak-mak, ayah-ayah. Jadi hasil daripada ni, mereka yang betul-betul nak target golongan pemuda mesti kena masuk dalam mainstream ni. Mesti kena masuk dalam mainstream ni. Sebab itu dakwah saya sendiri secara peribadi kita dah masuk semua. Kita pergi sebab itu mad'u sasaran dakwah kita. Jadi jika benar Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Dato' On ini ingin menjadikan pemuda sebagai satu sasaran mereka untuk pemuda ini bersama dengan mereka, kan, mendapat insentif yang disediakan dari sudut ilmu, pengetahuan, mungkin ada kewangan dan sebagainya, wallahu alam, kan, maka di mana anda perlu turun, kan, bukan sekadar di FB hari ini, contohnya di FB, sebab kita kena faham Instagram tempat nombor satu golongan pemuda. Kalau FB ni golongan mak-mak, ayah-ayah dah. Ramai remaja memang di Instagram. So macam mana nak gempurkan, nak naikkan Instagram dan sebagainya. Kemudian sekarang remaja ramai di Twitter, ramai juga di TikTok dan sebagainya. Jadi kita dah ada tools, kita dah ada bahan yang bagus untuk pemuda. Tapi tools kita tak tepat, kan? Akhirnya kita buat dakwah ataupun kita buat mencari mad'u sasaran kita itu di tempat yang salah. Itu antara cabaran dakwah saya sendiri. Ketika dulu saya banyak berceramah, saya dah ceramah lama, dalam hampir 10 tahun. Tapi dulu saya memang tak masuk media sosial, saya tak nak, saya menolak. Selama lebih kurang 7-8 tahun memang menolak, saya tak mahu masuk media sosial, saya nak yang tertutup, nak dengan perempuan sahaja. Dan benda tu berlangsung dalam berapa lama tempoh. Akhirnya sampai satu ketika saya disedarkan oleh beberapa pihak. Dia bertanya saya soalan, Ustazah ceramah berdakwah pada siapa? Ramai je yang hadir, tapi ramai orang pencen lah, saya kata. Ramai orang pencen, perempuan gini. Ustazah berdakwah kepada orang yang dah sedia baik untuk jadi lebih baik. Tetapi kumpulan yang paling besar dalam masyarakat kita adalah golongan 70% terutamanya remaja jauh daripada agama.
dan mereka tak akan hadir majlis ilmu ustazah yang buat di masjid, buat di di balai raya, buat tertutup. Mereka tak akan hadir. Ustazah perlu hadir di kalangan mereka. Mereka lepak paling banyak di media sosial. Jadi ustazah perlu masuk dalam media sosial, cuba mendekati remaja melalui media sosial. Akhirnya atas kesedaran tersebut saya masuk media sosial. Dan alhamdulillah banyak perkembangan yang kita dapat. Jadi ibu ayah sendiri, kalaulah ibu ayah hari ini mengasihkan anak daripada media sosial, kita telah pun meletakkan anak kita dalam ketinggalan zaman, dipanggil ketinggalan zaman. Walaupun kita kata ustazah, alah tak payahlah media sosial ni mengarut semua dan sebagainya. Mungkin kita boleh kawal anak kita dalam tempoh berapa tahun ni. Tapi setelah dia bekerja, dia dah memiliki telefon sendiri, setelah dia berkahwin dan sebagainya. Jika kita tidak memberi disiplin daripada sekarang, daripada kita, maka mungkin anak ini akan makin lost apabila masa depan. Sekarang nampak dia okey. Kalau orang tanya ustazah bagi ke telefon pada anak. Saya ada anak yang berusia 14 tahun, tingkatan 2. Ada yang darjah 6 dan sebagainya. Jawapannya, anak-anak pun pernah tanya, kami bagi tahu, kami tak akan beri telefon pada anak-anak selagi tak masuk universiti. Sebab bila universiti mereka duduk asing apa semua, jadi mereka ada keperluan. Kemudian anak-anak pernah minta untuk ada akaun Instagram. Saya sendiri tak buka akaun Instagram untuk anak-anak. Saya ada, mereka boleh tengok kalau akaun dia nak tengok yang kawan-kawan dia melalui akaun Instagram ibu dia. FB, media sosial memang saya tak benarkan selagi sebelum masuk universiti. Ini sekarang bagi saya adalah tempoh engagement kita dengan anak kena kuat. Kita dengan anak kena kuat. Kemudian kitalah kawan dia yang nombor satu, bukan kawan-kawan. Tapi kita mesti kena terbuka sahabat-sahabat sekalian untuk mendengar, untuk menerima pandangan, untuk menerima pertanyaan dia. Dan tolong jangan judge anak-anak kita bila mereka bertanya soalan yang kita rasa kita tak suka dengan soalan tersebut. Ini kita cuba kena berubah sebab zaman anak kita zaman mencabar, mereka lahir gadget dah ada. Kita jumpa gadget mungkin masa universiti. Kalau saya lah masa universiti, saya jumpa gadget. Sekolah menengah tak ada lagi smartphone. Masa universiti tu pun Nokia yang lama tu saja. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita perlu bersama dengan para pemuda, kita perlu bersama dengan anak-anak kita mendepani cabaran media sosial pada hari ini. Itu cabaran utama. Daripada media sosial lah, maksudnya cabaran akidah, maksudnya cabaran akhlak, cabaran gaya hidup, cabaran ibadah. Gangguan itu semua masuk melalui media sosial. Sebab kalau kita tengok hari ini, anak-anak kita sendiri kurang bersosial secara fizikal. Lepak kawan-kawan, mungkin dah kurang jumpa sekian-sekian aktiviti fizikal. Tapi mereka banyak berhubung, engagement itu tinggi di media sosial. Alhamdulillah, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita akan pergi kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu generasi muda pewaris agama dan bangsa. Subhanallah, tajuk yang sangat baik. Generasi pemuda pewaris agama dan negara. Masya Allah. Okey, sekarang kita pergi kepada slide yang disediakan. Jauh sangat tak ni Syirah? Okey, Ustazah kena pusing. Okey, nampak tak saya? Okey ya semua? Oh, saya kena sana. Sampai hati ya. Mata tu tak nampak. Okey, sahabat-sahabat sekalian, cuba tengok. Tajuk kita ialah generasi pemuda pewaris agama dan negara. Overview, apakah inti penting bagi perbincangan kita pada hari ini? Saya sarankan anda menuliskan nota, nanti balik boleh berkongsi, ataupun nota itu esok dah boleh buat kuliah dah, ataupun boleh buat buku dah. Siapa rajin menulis, mungkin boleh terbitkan buku. Okey, buku tu bertajuk Koleksi Ceramah Ustazah Asma. Lepas tu kita pun terbit bersama. Mana tahu kan? Okey, apa yang kita bakal bincangkan hari ini ialah definisi pemuda, maksud pemuda, kemudian ciri-ciri pemuda Islam, kemudian yang ketiga peranan pemuda Islam, yang keempat kemahiran yang perlu ada dalam peribadi pemuda Muslim, kisah pemuda Al-Kahfi yang mempertahankan iman, yang keenam doa pemuda Al-Kahfi. Ini satu golongan pemuda yang boleh dijadikan contoh oleh pemuda pada hari ini. Yang ketujuh, kisah Talhah bin Ubaidillah, syahid yang hidup. Lepas tu kemudian kisah Mus'ab bin Umair. Kisah Mus'ab bin Umair. Dan kalau sempat, masa tapi dah nampak macam mustahil lah sempat, kita akan kongsi 12 ikon remaja Muslim yang patut kita contohi, dan inilah 12 ikon remaja Muslim yang patut ibu ayah perkenalkan kepada anak muda sekalian.
ada Zubair bin Al-Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua pemuda, umur 17 ada, umur 15 ada. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, umur 16 tahun. Zaid bin Thabit, usia 13 tahun, dah hebat. Tariq bin Ziyad, Bilal bin Rabah, Sa'labah bin Abdul Rahman, usia 17 tahun. Subhanallah. Sa'labah bin Abdul Rahman, seorang pemuda yang sangat hebat, baru memeluk Islam, lepas tu jadi pembantu Rasul sebentar dan meninggal di riba Rasulullah, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Seorang pemuda yang sangat takut kepada maksiat. Walaupun maksiat bukan dia yang buat, tapi dia terlihat saja satu aurat seorang wanita. Itu pun telah menyebabkan dia menangis sampai henti, sampai tak makan, sampai dia jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal di ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ke-9, Imam Syafi'i. Subhanallah. Kita tahu Imam Syafi'i ketika umur 15 tahun telah pun menjadi mufti. Masya-Allah. Tingkatan 3 dah jadi mufti. Hafaz Quran daripada kecil dan sebagainya. Yang ke-10, Usamah bin Zaid. Yang ke-11, Mus'ab bin Umair. Yang ke-12, Sultan Muhammad Al-Fatih. Subhanallah, Allahu Akbar. Kau nak cerita pasal Sultan Muhammad Al-Fatih ini, meremang bulu roma. Memang kita akan rasa semangat yang luar biasa daripada beliau tu. InsyaAllah kita boleh ambil sedikit semangat tersebut. Okey, jadi bila sebut pasal remaja ni, kita akan pergi balik kepada apa yang kita sediakan. Definisi pemuda, sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian. Apakah maksud pemuda? Pemuda didefinisikan sebagai individu yang berumur antara 20 hingga 40 tahun. Oh, jadi saya pemuda lagi. Saya pemudi. Saya umur 37. Sahabat-sahabat umur berapa? Kena sebut ni, banyak-banyak ni. Sebab kita dah saat-saat akhir dah nak tinggal 2020. Saya 37, saya 37. Sebab masuk 2021, dah 38. 28 macam dah tua kan? 37 tu macam muda sikit. Jadi, kena banyak sebutlah umur kita ni. Dah hujung-hujung tahun ni, nanti dah tak boleh sebut dah 37. Tinggalkan dah perkataan 7. Tapi sebenarnya, kalau ikut takwim hijri, saya dalam 39 dah. Allahu Akbar. Kita tak tahu lagi baki berapa lagi kita ada. Tinggal berapa tahun ataupun berapa hari atau berapa jam untuk kematian. Okey, jadi pemuda didefinisikan sebagai individu yang berumur antara 20 hingga 40 tahun. Pemuda di dalam bahasa Arab membawa dari sudut bahasa Arab perkataan fityah ataupun syabab. Syabab ataupun fityah. Masya Allah. Okey, syabab dari segi bahasa perkembangan ataupun kekuatan. Syabab lafaz bagi syabun. Itu jamak. Pemuda lah ni, syabab pemuda. Pemuda ni mesti dia sinonim dengan apa? Dia adalah golongan manusia yang sedang berkembang, paling cepat berkembang, paling mudah untuk berkembang, paling nak berkembang. Nak try itu, nak try ini. Dan juga kuat, sehat, kuat, cergas. Jadi siapa umur yang masih belum sampai 40 dah lembek. Jadi anda tidak memenuhi ciri-ciri pemuda lah. Jadi kita orang muda, siapa yang masih pemuda di sini? Boleh tuliskan saya. Siapa orang muda lagi? Okey, jadi tajuk ni bukan berkenaan dengan anak kita saja ya, berkenaan dengan kita sendiri. Fityatun. Ini ada disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang bermaksud sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Subhanallah. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang muda yang mana ni? Mereka itu ialah orang muda Al-Kahfi. Jadi dalam firman Allah ni menggunakan perkataan fityatun. Fityatun. Okey, kalimah fityah adalah daripada kata dasar kalimah fataya ataupun jamaknya adalah fityan. Imam Al-Qurtubi, seorang tokoh mufassir yang terkenal ketika mengulas istilah kepemudaan. Ini Imam Al-Qurtubi ni kan. Kita kan ada tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Quran. Ni mufassirin. Jadi mufassirin yang bernama Imam Al-Qurtubi mengulas tentang istilah pemuda. Al-Futuwah.
iaitu sikap melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain dan meninggalkan rungutan terhadap orang lain. Subhanallah. Okey. Imam Qutubi mengatakan perkataan al-futuwah yang tadi al-fitiyah tu di dalam Al-Quran sebagai panggilan kepada Ashabul Kahfi dipanggil pemuda-pemuda, fitiyah. Dan bila merujuk perkataan fitiyah itu dari sudut bahasa, Imam Al-Qutubi mengatakan al-futuwah adalah satu sikap. Maksudnya, pemuda ni, kita ni orang muda ni, pemuda. Saya pemuda lagi ya, belum umur 40. Anda pun mungkin ramai lagi pemuda. Dan anak-anak kita yang remaja, kan, pemuda ni, ia mempunyai sikap melakukan kebaikan kepada orang lain. Suka buat kebaikan, suka beri manfaat. Dan kita tahu ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'u linnas. Khairun nas anfa'u linnas. Nabi sebut sebaik-baik manusia. Masya Allah. Manusia yang terbaik, Nabi kata. Anfa'u linnas, yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Sekarang jangan kita fikir perlu jadi public figure baru boleh banyak bagi manfaat. Perlu jadi esko, perlu jadi YB, perlu jadi pemimpin. Tak. Kita sekarang, siapa yang berada di sekeliling kita? Kalau orang bekerja, rakan sekerja, dapat banyak manfaat daripada dia. Kalau tak dapat manfaat, kawan-kawan tak dapat mudarat. Itu manfaat. Saya ulang lagi sekali. Kalaulah dikata ustazah, saya ni macam orang biasa je kat tempat kerja, saya tak tahu saya bagi manfaat pada kawan-kawan. Kalau nak bagi makan pun, saya tak ada duit sangat. Kalau saya nak bagi nasihat pun, saya tak erti bagi nasihat. Kalau saya nak mendengar pun, tak ada orang nak meluah perasaan juga pada saya ustazah. Kalau saya nak bagi nak bagi motivasi pun saya tak pandai. Lepas tu kalau saya nak tolong apa-apa pun tak boleh. Saya kerja biasa-biasa je ustazah. Saya kalau nak macam itulah, nak tolong apa semua. Saya rasa saya bukan orang yang memberi manfaat sangat kepada orang. Masya Allah. Saya nak share satu hadis Nabi SAW, sahabat-sahabat sekalian. Ketika Rasulullah SAW menyeru kepada sahabat-sahabat untuk melakukan sedekah. Nabi kata, hendaklah di kalangan kamu melakukan sedekah walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Maksudnya di sini Nabi menggalakkan memberi manfaat kepada orang lain. Satu, orang lain tu dapat manfaat. Sebenarnya kita yang memberi manfaat ni dapat lebih banyak manfaat daripada orang yang dapat manfaat. Ni perkataan lain pula ustazah ni. Okey, boleh tulis tak? Setiap kali kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita sedang memberi manfaat. Apa maksud manfaat? Memberikan kebaikan. Dan Nabi menyeru, lakukanlah sedekah. Hendaklah kamu melakukan sedekah. Bersedekahlah kamu. Kamu setiap hari sedekah. Walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Kalau kita, sebelah biji kurma apalah sangat. Tapi kalau orang tu betul-betul miskin, dalam rumah dia ada sebiji kurma saja, walaupun dia sangat miskin, Nabi tetap suruh. Kalau dalam rumah kamu ada sebiji saja buah kurma, maka ambil sebelah biji kurma, bagi pada orang sebelah lagi kamu makan. Besarnya kelebihan itu, satu ya, orang yang dapat biji kurma, sebelah biji kurma dapat manfaat makan. Tapi sebenarnya manfaat yang lebih besar yang akan diperolehi daripada menerima manfaat adalah yang pemberi manfaat, iaitu kita. Kita sendiri. Nama Allah salah satunya Allah yang nafi', Allah yang memberi manfaat, Allah yang nafi', Allah yang maha memberi manfaat. Subhanallah. Jadi apabila kita memberi manfaat kepada orang lain, Allah akan memberi banyak kebaikan dan manfaat kepada kita. Baiklah, hadis Nabi tersebut bila sahabat-sahabat mendengar, ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa untuk disedekahkan." Lalu Nabi menjawab, "Kamu membantu saudaramu itu satu sedekah." Lalu dia pun jawab pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak boleh nak bantu apa-apa orang lain. Aku tidak ada apa-apa yang boleh diberi bantuan kepada orang lain." Masya Allah. Kemudian Rasul pun kata, "Sekiranya kamu tidak mampu, maka kamu memberikan kata-kata yang baik kepada orang lain." Kerana kata-kata yang baik itu Nabi kata, "Kalimatun tayyibatun sadaqah." Kata-kata yang baik itu dikira sedekah juga. Lepas tu kawan ni, sahabat Nabi ni, kalau kita dapat kawan macam ni, kau ni nak buat tak sebenarnya kan? Tapi Nabi layan. Bila Nabi kata buat macam ni, kata tak boleh. Nabi saran buat macam ni pun tak boleh. Kemudian bila Nabi sarankan lagi, banyak saranan Nabi, saya rasa 5-6 kali. Dia asyik berdalih saja. Kemudian dia pun kata, "Ya Rasulullah, aku tidak ada ilmu, aku tak ada kata-kata yang baik untuk aku berikan kepada orang." Kemudian Nabi pun menyebutkan, "Cukuplah bagi kamu boleh menahan diri kamu daripada menyakiti hati orang lain, itu juga dikira sedekah." Maksudnya lidah kamu ataupun perbuatan kamu daripada menyakiti hati orang lain, itu dikira sedekah bagi kamu. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
Manfaat ini satu dalam bentuk memberi. Satu lagi manfaat adalah dalam bentuk tidak memberi. Tidak memberi apa? Kemudaratan kepada orang lain. Jadi, kalaulah kita seorang pemuda, kita tak mampu nak beri apa-apa. Kan? Mungkin betul-betul lah dia ni seorang yang pemalunya, itunya kan, tak tahu nak bergaul. Jadi cukuplah dia menahan dirinya, lidahnya, perbuatannya daripada memberi mudarat kepada orang lain dan menyakiti hati orang lain. Itu juga dalam erti kata memberi manfaat. Dan sahabat-sahabat sekalian, cuba lihat siapa berada di sekeliling kita. Bila Nabi sebut khairun nas, yang paling baik di kalangan kamu, anfa'ulin nas, yang paling baik kepada manusia, banyak memberi manfaat pada manusia. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang bermanfaat kepada isteri. Sampai isteri ni rasa beruntung, rasa bertuah memiliki suami seperti anda. Sebagai isteri, jadilah isteri yang bermanfaat kepada suami. Yang mana isteri ni boleh menjadi penyokong suami, boleh membakar semangat, boleh membantu suami ini menjadi suami yang lebih baik, kan, menjadi isteri yang taat. Kemudian, bagi anak pula, jadilah anak yang bermanfaat untuk ibu ayah. Ibu ayah pula yang bermanfaat untuk anak. Bukan bermaksud dia perlu bermanfaat kepada ramai manusia. Kalau macam tu perlu jadi public figure, sekian-sekian, tak. Yang paling utama, sejauh mana kita mampu menjadi orang yang paling memberi banyak manfaat kepada orang yang terdekat. Orang yang begini, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia akan dapat banyak manfaat. Kalau seorang isteri duduk fikir, hari ni nak buat apa ya untuk suami? Hari ni nak tulis mesej sikit lah, nak share dia tazkirah lah. Hari ni nak buat special sikit lah. Hari ni gini-gini. Dia duduk fikir apa yang dia nak beri, dia nak beri. InsyaAllah dalam waktu yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencapatkan dalam perasaan suami, walaupun suami duduk kat pejabat, pun fikir, nak buat apa surprise pada isteri? Hari ni buat balik goreng pisang lah. Okey, tanya khabar lah sikit, dia macam mana entah kat rumah dengan anak-anak tu ya. Maksudnya, walaupun kita tak minta, tetapi Allah lah yang akan mengaturkan. Tapi biarlah kita buat kerana Allah. Berbeza dengan individu yang, aku ni tak dapat apa-apa lah. Lepas tu mesej suami, awak ni kan tak ada nak mesej saya kan? Awak ni kan tak ada nak tanya khabar saya kelang kabut dekat rumah anak-anak ni. Awak ni kan macam semalam lah balik macam tu ya, tak ada nak singgah. Kalau banyak meminta, lagi miskin kita. Percayalah. Orang yang banyak meminta, banyak menagih, dia lagi miskin, lagi sesak. Dan mungkin orang yang memberi pun dalam keadaan terpaksa, bukan daripada hati. Akhirnya bukan menambahkan kebaikan dalam hubungan, tetapi akhirnya hubungan tersebut diikat dengan rasa terpaksa. Jadi insya-Allah kita mula dulu. Jangan kata Ustazah, saya dah selalu buat dah gini-gini. Mungkin kita belum betul-betul ikhlas. Sebab itu kita tak dapat hasilnya lagi. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok pada perkataan Al-Futuwah tadi, sikap melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Itu ciri-ciri pemuda. Sebab ia masih kuat, dia masih sihat, dicuba sedaya upaya dengan kudrat yang dia ada, dengan tangan dan kaki yang dia ada, dan meninggalkan rungutan terhadap orang lain. Tak banyak merungut, Dia fokus kerja dia. Ini ada orang dia buat kerja sikit. Okey. Saya nak sebut, baru ni kan saya ada baca satu tulisan, dan tulisan tu siapa ni yang menulis bapa viral tu? Allahu Akbar. Tak ingatlah pula. Yang banyak tulisan viral tu, saya tak ingat nama. Saya selalu baca lah tulisan dia. Bila saya baca tentang toksik, manusia toksik. Manusia toksik ni kan, toksik ni maksudnya manusia yang racun. Okey, Encik Khairul Hakimin. Kan, Encik Khairul Hakimin. Okey. Jadi bila saya baca artikel tu, saya tak tengok orang lain, saya tengok diri saya. Saya baca satu-satu sebab dia tulis ciri-ciri manusia toksik pada diri dia sendiri. Ciri-ciri manusia yang toksik pada diri dia sendiri. Sebab kalau kita sebut manusia toksik, kita bayangkan orang tu perangai tak elok, dia bagi kesan buruk pada orang lain kan. Jadi kita pun boleh bayangkan, kita cuba bayangkan di pejabat kita orang lain lah, tempat kerja kan. Kita tengok ada yang tu pengandu domba toksik, yang tu suka ngumpat toksik, yang ni suka lepak waktu makan toksik kepada syarikat. Tapi bila dia tulis artikel, kenal pasti sikap toksik diri sendiri. Masya Allah. Masa tu satu-satu saya terasa. Yang ni terasa, yang ni terasa. Terasa dirilah, muhasabah diri. Antaranya dia kata, antara sikap sebenarnya diri sendiri toksik. Tolong cek, dia kata, mungkin kita sebenarnya toksik. Kita duduk tengok orang lain toksik, sebenarnya kita yang toksik. Nak sebut kata toksik pun tak best kan. Okey, antaranya disebutkan, contoh, Dik, kamu boleh pergi kat FB personal Ustazah. Kan, lepas Ustazah ada share sebenarnya.
Okey. Lepas tu disebutkan antara ciri-cirinya adalah dia suka fikir orang selalu bercakap buruk tentang dia. Hakikatnya tak. Dan memang kadang-kadang kan situasi ini berlaku. Tolong tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita dah mula fikir begini, orang tak suka, jemaah tak suka, ayat dia tu selalu, aku ni orang tak suka, aku ni kalau apa ni tak ada lagi orang suka, kau tu ramai kawan, aku ni. Walaupun orang kata tak ada, kamu je fikir macam tu. Kamu je yang selalu buruk sangka pada orang. Orang tak bercakap pun pasal kamu. Orang tak ada pun kutuk-kutuk kamu. Alah, aku tahulah. Tolong, kalau kita ada sikap seperti ini, buang. Tolong. Okey, ni yang saya baca ni kan. Saya bacalah ya. Encik Khairul Hakimin, saya ambil ya. Izinkan saya. Ini boleh follow lah ni Encik Khairul Hakimin Muhammad ni. Baguslah penulisan dia. Okey, bagaimana kita nak tahu kita adalah manusia yang toksik kepada diri sendiri? Kita tak suka mendengar. Apabila orang lain bercakap, kita suka bercakap. Hasilnya orang akan mula mengasingkan diri dan berusaha tak mahu lagi bercakap dengan kita. Baguslah ni tajuk kita hari ni pasal pemuda dan kita pemuda. Muhasabahlah kita ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita mempunyai ciri-ciri seperti ini. Kita sebenarnya jadi toksik dan kita meracuni diri sendiri. Kita sedang meracuni diri kita sendiri. Kita sedang merosakkan diri sendiri. Sebab kalau kita baca definisi tadi tu oleh Imam Al-Qutubi, pemuda ni membawa masuk sikap suka buat kebaikan dan tidak menyusahkan orang lain dan meninggalkan rungutan terhadap orang lain. Okey, kita tengok. Kita tak suka mendengar apabila orang lain bercakap, kita suka bercakap. Kemudian akhirnya orang tak suka berbual dengan kita. Jadi apa yang kita perlu berubah adalah perbanyakkan mendengar dan berusaha tidak komen sahaja apa yang orang-orang bercerita. Jangan cepat nak potong, jangan cepat nak bagi pendapat kita je, nak suruh dengan pendapat kita saja. Sebab kita sedang merosakkan diri kita sendiri sebenarnya. Bila kita banyak mendengar, pertama kita dapat banyak ilmu. Kan, kalaulah kita tak bersetuju pun, kita anggut je lah perlahan-lahan. Kalau bersetuju, anggut kuat. Setuju. Kalau tak setuju pun jangan ngeleng. Tak setuju. Pendengar yang baik, kalau tak setuju pun dia, dalam hati tu dia tolak. Itu antara skill lah kan. Okay, yang kedua, kita sentiasa anggap apa yang orang cakap adalah tentang diri kita. Ini antara perkara yang banyak merosakkan para pemuda hari ini. Dia rasa mak ayah tak suka dia. Dia rasa adik dia tak suka dia. Dia rasa kakak dia tak suka dia. Dia rasa kawan-kawan dia tak suka dia. Dia rasa nampak orang bercakap, duduk borak, bercakap pasal akulah tu. Tolong buang. Sebab kalau kita dah dikuasai dengan perasaan bisikan seperti ini, kita sebenarnya dikuasai oleh bisikan jin dan syaitan. Jadi, saya jumpa orang yang begini sampai akhirnya, peringkat awal dia sangka-sangka je. Lama-lama dia dah jadi ada penyakit anxiety, ketakutan, dia rasa semua orang tak suka dia dan sebagainya. Okey, yang kedua ni kita sentiasa anggap orang cakap adalah tentang diri kita. Kita mula fikir yang dia peli kita, pada orang tu tak niat peli pun. Pada orang tu umum je kan. Dan sindir kita. Contoh di pejabat lah, ada seorang yang kata, buat kerja tak tu? Padahal dia gurau je. Tiba-tiba dia sentap mak. Macam tu kan. Dia sentap, terus dia update status. Lidah orang peli ni. Padahal orang tu gurau-gurau je. Buat kerja apa tu? Dia kata, peli akulah tu. Jadi janganlah mudah. Siapa yang nak hati yang kuat, tak mudah sentap dan sebagainya, amalkanlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini ada dalam alamat surat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu. Minal hammi wal hazan. Daripada kesedihan dan juga duka cita yang melampau, ya Allah. Berlama-lama dalam kesedihan, ya Allah. Wa na'udzubika minal jubni wal bukh. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada rasa lemah. Rasa lemah semangat, ya Allah, lagi rasa lemah tubuh badan, ya Allah. Rasa lemah hati, lemah jiwa, ya Allah. Kami mohon perlindungan daripada segala bentuk lemah, ya Allah. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan juga daripada perasaan malas, sikap malas, ya Allah. Wa na'udzubika, dan kami mohon perlindungan, ya Allah, minal jubni wal bukh, daripada penakut yang tidak bertempat, ya Allah, dan juga daripada bakhil. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan kami mohon perlindungan, ya Allah, daripada
daripada bebanan hutang dan juga kekerasan manusia. Amin ya rabbal alamin. Kezaliman manusia dan sebagainya. Jadi amalkan doa itu doa amalan saya juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya bukan seorang yang lahir-lahir berani, bukanlah lahir pandai bercakap, bukanlah lahir ada kemahiran itu ini. Kita semua lahir dalam keadaan kosong. Kita membesar dengan pelbagai ujian dan cabaran. Waktu remaja kan, kita menempuh duduk asrama, bagaimana orang tak suka, bagaimana bersekian-sekian. Masuk universiti kita menghadapi juga cabaran dan ujian. Kalau kita tak kuat berdoa, kita tak mampu nak tempuh. Anak muda hari ini perlu kuat berdoa. Kita perlu ajar dengan kekuatan doa. Bayangkan kalau kita beramal dengan doa ini, kalau dalam amal surat baca pagi dan petang. Dan Nabi menyarankan, ketika ini Nabi melihat seorang sahabat Nabi sedang berduka cita dan juga sedang sedih susah hati kerana dia dibebani dengan beban hutang yang begitu banyak. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya, Nabi kata, maukah aku ajarkan satu doa yang mana apabila kamu beramal dengannya, maka kamu tidak lagi bersedih hati dan kamu akan dibebaskan hutang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, yang nombor 2 ni, saya tahu ada ramai orang menghadapi masalah ni. Rasa orang tak suka, rasa orang peli dia, rasa orang kutuk dia, rasa orang bercakap belakang pasal dia. Ini adalah satu bentuk sangkaan buruk. Kalau kita tak merawat, kita tak boleh kawal, ia akan berdarah daging sehinggalah kita jadi toksik pada diri kita sendiri. Maka kita mula fikir yang bukan-bukan, sedangkan ini tidak berlaku, kita mula murung, sedih dan kecewa. Bayangkan kita murung, sedih, kecewa dengan perkara yang tidak pasti dan bahkan mungkin perkara itu tidak berlaku. Sentiasa, maka kita perlu berubah dengan sentiasa positif dengan apa sahaja yang orang cakap. Sekiranya tak berpuas hati, buat jenaka seperti ini. Ini macam pilih aku ke je ni? Maksudnya, ini pilih aku ke? Cuba saja kan? Jawab. Okay, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, orang ni toksik pada diri sendiri. Dia meracuni diri sendiri, dia merosakkan diri sendiri. Sentiasa penat dengan suasana. Kita letak diri kita akan haus dan dahaga dengan apa yang berlaku di sekeliling. Kita cakap di pejabat ramai orang suka mengutuk, bercakap buruk. Kita rasa tempat kerja kita penuh toksik. Yang berlaku ialah kita sendiri yang toksik. Kita hanya perlu buat tak kisah, buang dalam kepala dan anggap mereka itu orang baik. Jika mereka berkumpul mengumpat dan ajak kita sekali, kita jawab tak apa, saya ada kerja nak siapkan. Enjoy guys. Macam itulah kan. Lambat laun kita sini akan berjaya keluar daripada circle tersebut. Okey, ini ada situasi yang ketiga yang mana mungkin betul-betul keliling environment tu tak bagus. So dalam situasi ini, apa yang kita boleh buat adalah kita cuba avoid lah kan. Avoid, elakkan daripada mereka dan kita cuba tidak mengganggu mereka, menimbulkan kemarahan golongan-golongan yang ada toksik, yang bertoksik, kan istilah tu. Okey, yang keempat, tidak masalah utama. Subhanallah. Memang betul. Yang keempat, saudara Khairul Hakimin sebut tak suka berdoa. Ini orang toksik. Orang yang malas berdoa. Malah berdoa dan sentiasa rasa diri lebih besar daripada doa. Kita rasa kita pandai, jadi kita fikir kita boleh buat. Kita rasa kita hebat, maka kita rasa kita ni dah banyak berusaha. Jujurnya kita tiada Allah dalam setiap apa tindakan kita. Ia takkan berjaya. Kemudian kita akan mula menyalahkan orang, salahkan suasana, salahkan itu ini. Mula salah bos, mula salahkan rakan kerja, mula salahkan pejabat yang tak ada equipment lah, macam-macam lah. Jika kita sentiasa berdoa, maka apa yang kita buat akan hadir ikhlas. Jika berjaya kita bersyukur, jika tidak kita akan sabar dan kita akan belajar. Beza. Memang betul tuan-tuan puan-puan sekalian. Kami di sini kita ada pejabat. Saya sebagai pengarah 2 Hijrah Sindian Berhad. Sama lepas tu penaung Sahabat Amal Care, satu NGO. Di pejabat ni kita ada dalam lebih kurang dalam 45 orang staff. 45 orang staff. Banyak. Kita ada unit penyidikan, ada unit media, ada unit kebajikan, ada unit dakwah, ada unit ekonomi. Kemudian ada unit pengurusan pentadbiran. Jadi sahabat-sahabat dia mati Allah sekalian, bila kita banyak staff, kita ada ramai dan sebagainya, apa yang kami buat pada setiap pagi, itu penentu kepada gerak kerja satu hari. Sebab itu kita wajibkan semua staff kan untuk bersama-sama dalam satu bilik musyawarah utama yang besar, boleh muat semua staff. Untuk yang pertama, baca Al-Quran 2 muka surat dan terjemahan. Wajib baca sama-sama dan terjemahan itu gila-gila akan semua akan baca satu ayat seorang. Kemudian kita akan baca Al-Maqsurat. Al-Maqsurat, kita buka LCD, kita pun sama-sama baca Maqsurat, siap tengok terjemahan sekali. Jadi kita mulakan pekerjaan syarikat ke pekerjaan NGO kita hari-hari dengan ikatan doa. Sebab kita tahu tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita boleh buat, tapi hilang keberkatan. Namun apabila kita minta tolong dengan Allah di pagi-pagi hari lagi, kita buat itu, pertama paling utama dapat barakah. Kedua dapat pertolongan Allah, dipermudahkan.
Dan kadang-kadang selalu pertolongan datang kepada kami di sini bila kita buat kerja amal, kerja dakwah, kerja kebajikan tanpa disangka-sangka. Semalam, sebenarnya setiap hari kita sentiasa menerima sumbangan orang ramai sebab setiap hari juga kita menyalurkan sumbangan kepada orang ramai. Kita ada ejen dalam seluruh Malaysia dalam hampir 100 orang. Sabah Sarawak pun ada ejen di bawah NGO Sahabat Amal Care. Cuma saya nak share kan, kadang-kadang kita rasa sampai ketika yang ni boleh buat ke tak, yang ni macam susah sikit ni boleh tak. Mesti ada pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, rezeki Allah tak putus. Contohnya semalam kami pun tak tahu ada hamba Allah yang transfer 50,000, 50,000 ke dalam akaun NGO kita. Kita cuba kesan juga tak tahu siapa. Memang betul-betul misteri. Kita cuba kesan daripada akaun mana dan semua, kita tak boleh nak kesan sebab kita nak ucap penghargaan terima kasih. Dan setiap hari pun memang ada orang yang menyumbang, kadang-kadang 20k, 10k, RM1 pun ada, RM2 pun ada. Alhamdulillah. Tapi nak sebutnya, kalau kita selalu kami fikir, ya Allah, bagaimana Allah menggerakkan hati-hati manusia. Padahal kita bukan kerap sangat meminta derma pun. Kita bukan beria sangat. Buat FB ad pun tak. Kami tak buat pun FB ad untuk minta sumbangan orang ramai tak. Tapi kita buat kerja, buat. Macam hari ini, kita mengumpulkan anak-anak asnaf fakir miskin yang tak mampu nak sunatkan anak, tak mampu nak bersunat. Anak tak bersunat lagi. Bila kita turun rumah fakir miskin, kita tanya anak lelaki dah bersunat belum. Jadi kita kumpulkan data-data ni. Hari ni kita menyumbang untuk sunat. Hari ni 15 orang kanak-kanak. Jadi ini sumbangan orang ramai. Kita tahu sebab anak ni akan membesar. Kalau tak bersunat sampai besar, kemungkinan besar solat dia tidak sah. Kan? Dan kita tahu sunat itu wajib. Jadi kalau ibu bapa bila kita pergi ziarah kepada rumah asnaf fakir miskin, ibu bapa tak ambil berat pun. Anak tak bersunat, tak kisah pun. Sebab mereka pun tak solat. Jadi kita fikirkan anak ni akan membesar ni, tanggungjawab kita ni. Jadi kita kumpulkan anak-anak asnaf ini untuk dihantar ke klinik untuk disunatkan. Jadi itu hasil daripada mana? Duit sumbangan orang ramai. Bila kita buat pagi-pagi kita dah mula dengan bacaan doa, kan? Doa yang terkandung dalam amal surat, doa yang kita baca tadi. Kemudian doa mohon pertolongan Allah, macam-macam doa yang terkandung dalam amal surat. Akhirnya subhanallah, gerak kerja kita itu laju lancar. Kita rasa tenang, kita rasa kuat sebab Allah akan hantar orang-orang yang tepat untuk membantu kita. Subhanallah. Yang kelima, yang terakhir, tidak suka memaafkan diri sendiri. Jika kita ada buat salah, kita suka melihat orang lain yang salah. Kita tak suka meminta maaf. Kita rasa kita lebih betul walaupun salah itu di tempat kita. Maka kita tak akan belajar dan kita akan kemurungan. Belajar duduk dan memaafkan diri sendiri. Kemudian ambil bahagian dalam tempat nak repair diri dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kawan-kawan, duk kata orang toksik sana sini, cuba tengok diri sendiri. Entah-entah kita ni yang jadi racun kepada jiwa dan tubuh kita sendiri. Kita yang fikir, kita yang buat, kita yang bertindak. Kita yang suap, kita yang ambil dan tanam dan juga siram. Semua kita lihat diri. Tengok diri, pandang diri, kemudian ubah. Semoga kita semua ini Allah ampunkan kesilapan dan kesalahan dan terus jadi orang yang lebih baik dari semalam. Subhanallah. Kalau saya tengok poster ni kan, sometimes you are the toxic one. Read that again. Oh, memang terasa lah. Ada satu poster ni dekat posting saudara Khairul Hakimi ni. Sometimes you are the toxic one. Read that again. Saya ni kan lepas tu baca lagi. Sometimes you are the toxic one. Read that again. Read lagi. Jadi, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, ini dalam Islam namanya muhasabah. Kan kata-kata sahabat Nabi, saya tengok Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Umar, wallahualam, menyebutkan satu kata-kata hikmah yang sangat indah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisap. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Jadi, tadi adalah proses kita tengok diri kita. Selama ni mungkin kita menyalahkan, Ustazah, saya jadi macam ni sebab suami saya, Ustazah. Suami saya ni hari-hari menyakitkan hati saya. Suami saya gini-gini. Suami saya gini-gini. Ustazah, makcik jadi macam ni. Ustazah, anak-anak yang makcik besarkan gini-gini. Ada pula yang datang mengadu, Ustazah, tempat kerja saya telah membuatkan saya jadi tekanan mental, fizikal gini. Sebab itu kalau ada klien yang sampai kita pergi sesi muhasabah dulu. Sebelum kita menyalahkan orang sekeliling, menyalahkan bos, menyalahkan tempat kerja, menyalahkan sekian-sekian. Tolong tengok pada diri kita sendiri. Adakah kita orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain? Adakah kita orang yang banyak memberi maaf? Adakah kita orang yang banyak memudahkan urusan orang lain?
Baiklah, ada 3 hadis Nabi yang boleh jadi motivasi kepada kita. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya, Allah akan menolong, Allah akan membantu dan memberi pertolongan. Sebenarnya hadis tu bermula begini, Allah sentiasa menolong hambanya yang sentiasa menolong orang lain. Pertama. Hadis yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Hadis yang ketiga, barang siapa yang, ada 3 tu yang Ustazah punya tu. Hadis yang terakhir tu, barang siapa yang barang siapa yang, okey, tapi bukan yang tu. Bukan dalam tulisan saya tu. Yang ketiga boleh juga kita ambil sebagai motivasi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berinfak, melakukan derma, maka Allah akan berinfak kepadanya. Kesimpulannya, itu janji Allah melalui hadis Nabi SAW. Dan janji Allah dalam Al-Quran begitu banyak. Barang siapa yang melakukan kebaikan tidak akan dirugikan sedikit pun. Kesimpulannya adalah, bila tajuk kita pada ini tentang bab pemuda dan pemuda sinonim banyak memberi manfaat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalaulah kita jadi orang yang banyak memberi, maka janji Allah melalui hadis Nabi tadi, siapa yang beri pertolongan dapat pertolongan Allah. Siapa yang memudahkan urusan lain akan dimudahkan Allah urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang banyak berinfak, maka Allah akan berinfak juga kepadanya. Jadi kita nampak tak imbal balik tu berlaku. Dan kalau kita tak dapat balasan, kalau kita bagi RM1, kalau kita buat, kita tak ikhlas, mungkin kita akan dapat juga RM1. Tapi kalau ikhlas, kita akan dapat balasan tu daripada Allah berganda-ganda. Sebab itu dalam proses kita memberi, kita sangat perlu untuk menjaga niat, menjaga hati kita supaya kita memberi apa saja, bukan beri kewangan saja, beri kasih sayang, beri perhatian, kita beri penghargaan kepada suami ke, isteri ke, anak-anak, kawan-kawan ke, beri pertolongan, beri perkhidmatan, beri bahu untuk ada yang sedih, beri telinga untuk mendengar, apa-apa bentuk berilah kan. Berilah kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah. Berilah kerana mengharapkan redha Allah. Sebab hasil daripada keikhlasan kita memberi tersebut kerana Allah, kita akan selamat. Antaranya lah selamat daripada apa? Selamat daripada kecewa. Sebab kalau kita memberi kerana mengharapkan suami balas, suami sangat lemah, manusia biasa. Dia mungkin satu ketika akan diuji sekian-sekian. Akhirnya kita bimbang, kita tak dapat balasan yang sepatutnya kita dapat daripada Allah kerana kita kecewa. Kemudian kita selamat daripada menagih. Kan, ada orang bila dah bagi, kau bagi apa? Hari tu hari lain aku bagi ni, kau tak bagi apa-apa, kau lupa birthday kau ingat, birthday aku kau tak ingat. Kita akan selamat daripada sikap menagih. Orang yang memberi kerana Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat pahala daripada Allah, dia selamat daripada apa? Kecewa, selamat daripada menagih. Kan, meminta-minta. Allahu Akbar. Kemudian yang paling utama adalah bila kita memberi ikhlas, Allah akan membalas berkali ganda. Mungkin bukan daripada orang yang kita beri kasih sayang, tapi daripada orang lain. Subhanallah. Ada seorang isteri datang, Ustazah, saya memang tak dapat kasih sayang pada suami walaupun saya cuba memberi kasih sayang saya pada dia. Tapi Alhamdulillah Ustazah, saya dapat kasih sayang daripada kawan-kawan. Ramai kawan-kawan yang sayang saya. Saya dapat kasih sayang pada adik-beradik. Adik-beradik sayang saya Ustazah. Saya kata, Puan, nampakkan sebab Puan orang yang syukur. Sebab ada orang bila tak dapat kasih sayang pada suami, dia lupa tentang kasih sayang kawan, dia lupa kasih sayang adik-beradik, dia lupa kasih sayang yang lain. Kerana dia dah mula, dia tidak nampak akan nikmat kasih sayang yang lain, mungkin kerana ada sifat kufur dengan nikmat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmat ke atasmu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih. Masya Allah, Allahu Akbar. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita pergi balik kepada slide yang disediakan. Okey, al-futuwah, sikap melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain dan meninggalkan runggutan terhadap orang lain. Dikatakan juga makna al-futuwah ialah menghindari perkara yang haram dan bersegera dalam hal kebaikan. Itu ciri-ciri dominan yang sepatutnya ada pada remaja, pada pemuda, pada diri kita lah. Okey, ciri-ciri pemuda Islam beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sempat nak kupas ni, sahabat-sahabat, masa kita dah habis sebenarnya. Yang kedua, memahami dan melaksanakan syariat Islam. Ini ciri-ciri pemuda, kan, yang sepatutnya ada pada diri kita. Mempunyai kefahaman Islam yang jelas, tentang ilmu agama, tentang ilmu hidup.
Okey, pembentukan akhlak selaku orang Muslim, selaku pemuda Muslim, Islam amat menitik beratkan pembentukan akhlak dan peneguhan iman. Tujuan untuk menundukkan hawa nafsu, sekian-sekian, okey, tak sempat. Peranan pemuda Islam, kalau kita tengok sedikit, kita jangan tengok orang lain, kita. Pemuda ni termasuk pemudi lah, jangan bayang pemuda orang lelaki saja, pemuda dan pemudi. Melibatkan diri dalam dakwah Islamiah, melaksanakan amal ma'ruf. Okey, lepas tu adalah keterangan tentang firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan daripada kalangan manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala kebaikan dan melarang segala keburukan. Dan kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, siapa yang nak menjadi umat yang terbaik, yang tergolong dalam firman Allah ini, dia perlu memenuhi 3 ciri ini. Yang pertama, umat yang terbaik itu adalah dia menyuruh berbuat kebaikan. Bukan dia suruh orang je buat baik, dia pun buat baik lah. Kan, suka buat kebaikan, suruh orang buat baik dan sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, umat yang terbaik. InsyaAllah. Siapa yang nak jadi umat yang terbaik di sini? Siapa yang nak jadi manusia yang terbaik? Sebab golongan ini, selepas ayat-ayat ini, ada ganjaran yang sangat istimewa. Syurga yang sungainya mengalir bagi mereka yang menjadi umat yang terbaik. Kita sebenarnya tak ada pilihan. Bukannya kita kata, okey, siapa nak jadi umat yang terbaik? Lepas tu ada yang kat. Lepas tu ada pula yang kata, tak apalah, tak jadi terbaik pun, biasa-biasa je. Itu sebenarnya bukan pilihan. Kita perlu berusaha untuk menjadi umat yang terbaik. Sebab umat yang terbaik inilah yang akan selamat daripada segala fitnah akhir zaman. Jadi sebenarnya bukanlah siapa yang nak jadi, semua kena ada niat untuk menjadi umat yang terbaik. Dan cirinya disebut dalam firman Allah ni 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Dia suka suruh buat kebaikan. Ibu-ibu, para wanita sekalian, kita berada di mana sekarang? Di rumah, ataupun di tempat kerja, ataupun di tempat kita berniaga, sentiasa menggunakan apa yang Allah bagi untuk buat kebaikan. Sebagai orang berniaga, bukan niat untuk semata-mata ambil duit orang. Kan? Nak duit. Tak. Tapi sebab apa? Barang dia tu boleh bagi manfaat. Barulah berniaga kita itu lagi cepat. Bila kita masak, memanglah kita nak hasil pada masakan ni, kita nak dapatlah untung. Betul. Tapi cuba kita ubah juga niat. Ya Allah, pada masak ni, ya Allah, mudah-mudahan orang makan sedap, orang makan gembira, mudah-mudahan orang kenyang, ya Allah, daripada masakan ni, ya Allah, moga berkat, ya Allah, akhirnya dia kuat untuk buat ibadah dan sebagainya. Nampak tak? Bila seseorang dia buat sesuatu niat untuk beri manfaat, benda tu akan sampai kepada orang. Gelombang tu akan sampai. Tapi kalau niat masak-masak, banyak untung ni, mestilah aku ni duit banyak ni. Dia bukan nak beri manfaat, dia nak ambil duit orang, jadi mungkin gelombang tu tak bagus, engagement tu. Ini adalah tu kupasan ustazah ni cakap pasal apa kan, pasal gelombang pula. Gelombang ni kita tahu memang benar-benar wujud. Sebab itu gelombang positif adalah gelombang orang nak berikan kebaikan. Perasan atau tidak, cuba satu hari kalian keluar daripada rumah, gelombang yang dikeluarkan ataupun niat hati tu, ya Allah, nak tolonglah siapa-siapa yang susah. Kalau ada orang-orang yang susah, ya Allah, nak nampakkanlah, ya Allah. Percayalah hari itu sepanjang berjalan, memang sekejap nampak, bang, tu macam budak tu susah tu jual kepek tu kan. Bang, ni. Akan jumpa je. Sungguh, gelombang tu akan sampai. Kan? Benda tu Allah akan pemudahkan. Tapi kalau hari tu duduk fikir apa? Bang, nak makan apa? Hari ni tak nak buat apa-apa. Hari ni nak makan sedap je. Lepas tu nak pergi shopping. Memang takkan nampak. Padahal ada je orang susah kiri dan kanan. Ada je nampak orang lapar. Ada je pakcik tu kurus kering tepi jalan. Tapi tak nampak. Orang yang berniat memang suka buat baik, dia mesti Allah buka peluang-peluang untuk buat baik. Dia nampak situ, nampak sini, macam-macam. Mana-mana tempat pun dia boleh buat baik. Sebab itu apa pun yang kita buat sekarang, cuba letakkan diri kita dan cuba motivasikan, cuba pasang niat untuk buat kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah aku nak buat kebaikan pada hari ini, ya Allah. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Itulah kuasa doa, sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama, membuat kebaikan, menyuruh kebaikan. Ciri yang kedua adalah watanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Subhanallah. Dan bila sebut cegah kemungkaran, ia bergantung, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini perlu ciri yang perlu ada pada pemuda hari ini. Suga cegah kemungkaran. Pertama, cegah kemungkaran untuk diri sendiri. Okey, bila sebut cegah kemungkaran, ada satu hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka ubah, tegur
dengan tangan. Tangan bermaksud dengan kuasa. Ibu ayah ada kuasa pada anak ya. Jadi gunakan kuasa ibu ayah tu untuk cegah kemungkaran yang anak buat. Bos ada kuasa terhadap pekerja. Bos guna kuasa kalau ada kemungkaran maksiat yang dilakukan oleh staff dan sebagainya, kan? YB ada kuasa, Esko negeri ada kuasa, MB ada kuasa, PM ada kuasa. Ini orang yang ada kuasa ni, kan? Imam kampung ada kuasa, JKK ada kuasa, kan? MPKK ada kuasa. Okey, macam itulah ceritanya. Nabi sebut barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyiruhu biyadi, maka ubahlah dengan kuasa yang dia ada. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, tak ada kuasa, kalaupun ada kuasa tak mampu, fa bilisani, maka ubah, tegur, cegah kemungkaran itu dengan lidahnya. Fa illam yastati, kalau tak mampu juga, tak reti nak tegur orang, tak berani nak cakap, nak tulis pun tak berani, kan? Kalau tak berani nak tegur, jangan kutuk belakang, doakan. Ini yang ketiga. Fa illam yastati, Nabi kata, kalaulah kamu tak mampu, dengan kuasa pun tak mampu, dengan lidah pun tak mampu, fa biqalbih, Nabi kata, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati. Maksud dengan hati, yang pertama, doakan orang yang melakukan kemungkaran tersebut supaya meninggalkan. Dalam hati je tengok orang perempuan pakai seksi ketat, ya Allah berilah hidayah padanya ya Allah. Bukannya ya Allah tua-tua baka, tak sedar diri, pakai ketat, dah lah berlipat 4, boleh kira tu, dah lah badan gempal, lepas tu tak. Itu na'udzubillah min zalik. Apa yang kita sebut itu, na'udzubillah, akan balik semula kepada kita. Kita tak tahu anak zat keturunan kita macam mana. Jadi hari ini kalau kita melihat orang buat kemungkaran, kita terus doa, ya Allah berilah hidayah kepadanya, ya Allah. Biarlah dia rasa bersalah dengan pakaian dia tu, ya Allah. Biarlah dia rasa malu, ya Allah. Campakkanlah rasa malu, ya Allah. Kan? InsyaAllah apa yang berlaku pada zat keturunan kita, kalau ada yang tersasar, maka ada orang yang doakan pula anak cucu kita. Akhirnya selamat. Apa yang kita beri ini kita akan dapat balik. Tak di dunia, kita akan dapat di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ciri-ciri umat yang terbaik adalah dia suka buat kebaikan, menyuruh buat baik, kemudian dia suka cegah kemungkaran. Ingat tingkatan mencegah kemungkaran tadi. Kemudian yang ketiga, dia beriman dan yakin dengan Allah. Maksudnya lepas dia dah buat tu, dia yakin Allah akan bantu dia. Dia yakin apa yang dibuat akan dapat ganjaran. Dan dia jadi hamba Allah yang soleh dan sebagainya. Masya Allah. Okey, kembali sikit lagi. Syirah, kembali sikit lagi. Kemahiran yang perlu ada dalam peribadi pemuda Muslim. Kemahiran aspek rohani. Ya, dari sudut zikir, ilmu-ilmu tentang amal soleh, kemahiran pengurusan diri. Ini kemahiran ke diri. Menguruskan diri daripada A sampai Z. Kebersihan, pakaian, lipat kain, jemur kain. Ini ibu bapa memang perlu terapkan kepada anak-anak. Kemahiran ini sangat penting supaya manusia itu jadi manusia. Tak boleh bergantung kepada orang yang mesti uruskan diri. Untuk menonjol dan menyalakan kekuatan dan sifat-sifat positif yang ada dalam dirinya. Meletakkan diri seseorang itu kelihatan berkarisma, disiplin, potensi, ceria, cakna dan segala penampilan positif akan tergambar dalam kehidupannya. Okey, yang ketiga, kemahiran bersosial. Tak sempat kupas. Kemudian kisah pemuda Al-Kahfi. Tak sempat nak kupas sahabat-sahabat sekalian. Masa dah habis. Okey, seterusnya kisah pemuda Al-Kahfi memetangkan iman. Cuma kita share doa pemuda Al-Kahfi. Siapa yang nak doa pemuda Al-Kahfi ini, pergi kepada surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ini ada doa pemuda Al-Kahfi, pemuda yang hebat, yang berani, yang tetap teguh mempertahankan iman di hadapan pemerintah yang zalim ketika itu. Mereka dilindungi oleh Allah, dipelihara dan ditidurkan oleh Allah sebanyak 309 tahun. 309 tahun. Ini doa Ashabul Kahfi. Pada ayat ke-10, surah Al-Kahfi juzuk yang ke-18. Bukan juzuk ke-18, minta maaf. Surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18, ayat ke-10. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang menti Allah sekalian, nanti kita kupas sikit pasal doa tu. Kisah tauladan ni kita baca. Kita baca satu kisah saja yang sempat, iaitu nama penuh Talhah bin Ubaidillah. Beliau merupakan antara yang terawal memeluk Islam dan antara para sahabat yang dijanjikan syurga. Talhah digelar syahid yang hidup. Semasa perang Uhud, ketika tentera musyrikin berjaya menawan bukit Rumah, tempat pemanah Islam berkubu, tentera musyrikin telah menuju ke arah Rasulullah. Maksudnya orang kafir ni, kan musuh ni dah menuju ke arah Rasulullah. Bersama Rasulullah di atas bukit itu hanya tinggal Talhah dan 11 orang Ansar yang lain.
Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang mahu mempertahankan kita lalu akan menjadi temanku di syurga kelak? Allahu Akbar. Masa tu ada Rasulullah bersama Talha dan 11 orang Ansar, sikit sangat. Dan ketika itu para musyrikin ni sedang fokus tuju ni, attack ni. Lalu Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang mahu mempertahankan kami, kita semua ni? Lalu dia akan menjadi temanku di syurga kelak. Lalu Talha menjawab, aku dengan pantas. Kamu tunggu dahulu, ada sesiapa di kalangan Ansar? Maksudnya Talha dah jawab aku, tapi Rasulullah tengok Talha ni masih lagi muda, masih lagi remaja. Lalu Nabi pun jawab, kamu tunggu. Ada sesiapa di kalangan Ansar? Nabi kata, ada lagi tak orang lain kan? Bala Rasulullah. Seorang lelaki Ansar menyahut. Rasulullah membenarkan, lalu beliau pergi ke arah musuh, bertempur mempertahankan yang lain sehingga gugur syahid. Rasulullah menawarkan lagi tawaran yang sama. Siapakah di antara kalian yang mahu mempertahankan kita lalu akan menjadi temanku di syurga kelak? Talha sekali lagi menyahut, aku. Namun Baginda sekali lagi menolak dan meminta kaum Ansar dahulu. Begitulah keadaannya sehingga satu persatu Ansar menyahut dan semuanya gugur syahid. Setelah tidak ada lagi selain daripada Talha, Baginda bersabda, sekarang giliranmu wahai Talha. Tanpa berlengah, Talha terus mara mendada musuh. Lama beliau bertarung menghalang musuh dari mendekati Rasulullah. Tubuhnya berlumuran dengan darah. Di badannya hingga berbagai senjata musuh, meninggalkan lebih daripada 70 luka libasan pedang, tikaman tombak dan tusukan panah. Pergelangan tangannya juga telah putus dipotong, tetapi beliau terus bertarung mempertahankan Rasulullah sehingga datang bantuan dari Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Talha, seorang sahabat Nabi di kalangan pemuda, masih muda lagi ketika ini. Maksudnya dia turun untuk mempertahankan Rasulullah ketika itu. Dalam keadaan tubuhnya, di badannya dihinggapi pelbagai senjata musuh, meninggalkan lebih daripada 70 libasan pedang. Maksudnya, bila kena pedang, dia terus bangun. Bila kena lagi tikam, bangun lagi. Bangun lagi. Lawan lagi. Bukan bila tikam dah tenganga, terduduk ke tak. Bukan bila tikam terus surrender dan sebagainya, tak. 70 libasan pedang. Tikaman pun ada, tombak pun ada, sehingga pergelangan tangan pun dah putus, tapi tetap lagi mempertahankan sehingga nafas yang terakhir. Allahu Akbar. Masya Allah. Kerana peristiwa itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mahu melihat seorang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Dan kita tahu Talha bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Nabi di kalangan pemuda yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, maka apa yang kita boleh buat pada hari ini selaku seorang pemuda, dan kita juga sedang melahirkan para pemuda, para pemudi, ada anak-anak di rumah kita, maka perkenalkanlah kepada generasi muda pada hari ini, dan kita sendiri perlu kenal siapakah pejuang-pejuang hebat. Daripada kita membawa tokoh apa pada anak-anak kita, Superman-nya, Batman-nya, Spider-Man-nya, Avengers-nya dan sebagainya. Akhirnya mereka membesar dengan melihat itulah ikon-ikon superhero. Sebenarnya superhero dalam Islam telah lama wujud. Yang mana kalau anak kita diperkenalkan, diceritakan, tergambar semangat mereka pun bangkit, bahawasanya kita adalah umat yang terbaik. Kita apabila berniat untuk menjadi pemuda yang hebat, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kekuatan. Sebab kalau para musuh sendiri nak jadi hebat, Allah izinkan kerana mereka berusaha untuk jadi hebat. Dan kita tahu pemuda-pemuda hebat pada ini di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Mereka begitu hebat merekrut pemuda mereka untuk meneruskan agenda-agenda mereka. Tapi bagaimana dengan pemuda Islam kita? Adakah semangat mereka dinaikkan? Adakah mereka diberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan berkenaan dengan pejuang-pejuang para pemuda Islam yang telah pun mendahului kita? Islam sampai kepada hari ini adalah melalui air mata, air darah, air keringat, pengorbanan perjuangan para pemuda di zaman Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf di atas segala kekurangan, segala kesilapan dan sebagainya. Dan sebagai penutup, sekali lagi kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk On Hafiz Gadhi selaku Esko Pelancongan Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Johor di atas sebagai penganjur kita pada pagi ini melalui program Ikhlas iaitu Institut Integriti Kepimpinan dan Latihan Semangat Datuk On. Masya Allah. Dan sebagai penutupnya, saya mohon izin dalam 5 minit
Okey, kepada sesiapa yang ingin menempah ataupun ingin membeli, awak letak je kat sini, Ustazah ambil. Okey, kepada siapa yang ingin mendapatkan planner by Ustazah Asma Harun, okey, jadi boleh tinggalkan komen. Kita ada dua planner. Kita ada dua planner yang sangat bagus. Kalau tak berminat pun, tengok dulu link yang disediakan. Tekan dulu link. Okey, planner, Dik, masuk Ustazah, tolong buka. Okey, tolong bagi pada Ustazah. Okey, satu planner wanita, khusus untuk wanita. Planner ni akan dikemas kini dengan kulit tebal, hardcover nanti. Sangat interaktif. Sangat interaktif, sangat bagus. Saya sangat menyarankan. Ini adalah planner by Ustazah Asma Harun. Kalau kalian nak tengok kelebihan yang ada dalam planner ni, boleh tekan dulu link yang kita berikan. Banyak sangat kelebihan dan manfaat. Ia akan membantu pengurusan kita insya-Allah tahun 2021 dari pelbagai aspek. Dari segi rohani, dari segi mental, kita ada banyak juga sisipan ilmu. Kemudian dari segi kesihatan, kita ada banyak kongsi tip-tip kesihatan dalam ni, dan juga bersenam, jadual bersenam dan sebagainya, aktiviti senaman. Kemudian ada juga jadual ibadah harian yang mana kita susun. Anda boleh tanda berkenaan dengan untuk Al-Mulk setiap hari, Al-Kafi setiap hari Jumaat dan sebagainya. Okey, ini planner wanita. Dia sebenarnya ada set. Set dia adalah, kalau siapa nak beli set planner wanita, lepas tu ada tip wanita paling bahagia. Kemudian kita akan beri sekali dengan bacaan Al-Maqsurat, juga surah-surah pilihan. Jadi bila kita pergi kepada amalan harian, dia terus ada tools dia sendiri. Ada package dia. Okey, dan yang sangat istimewa juga adalah planner keluarga. Jadi kepada siapa yang berhajat untuk memiliki, boleh tinggalkan komen di Instagram, tolong DM ya, tolong DM. Jadi kalau kita tengok planner ini, tajuk dia Sekeluarga Menuju Syurga by Ustazah Asma Harun. Masya Allah, ini planner yang disusun indah, cantik, penuh dengan informatif lah. Banyak info berkenaan dengan bagaimana sekeluarga untuk plan harian dia menuju ke syurga Allah. Dan di belakang sekali kalau kita tengok adalah planner khas untuk Ramadan. Bila dah sampai dekat dengan Ramadan, ada satu bulan khas planner ini berkenaan dengan Ramadan. Masya Allah, kalau untuk tengok-tengok sahaja dulu, tak nak order lagi kan, tunggu gaji dan sebagainya, boleh tekan link OnPay yang kita sediakan. Okey, siapa yang nak package, kita akan beri dalam bentuk kotak. Siapa yang nak set, ada kotak. Kotak yang istimewa seperti ini. Satu warna hijau ada, satu warna biru. Okey, jadi dalam kotak ini kita terus ada pemegang. Sebab saya ketika minta pihak penerbitan buat, ini memang susunan daripada idea saya. Kita gabung dengan tim dan gabung dengan galeri ilmu yang buat semua-semua finishing. Jadi kalau kita nak pergi travel mana-mana, bawa kotak ni. Dalam kotak ni ada plan keluarga, kan, balik kampung ke, nak pergi jalan-jalan ke. Kemudian dalam kotak ni juga diberikan, kalau untuk planner keluarga, tazkirah time. Jadi tazkirah time ni dah kita susun mudah. Ada fiqh, ada bab ibadah, ada bab akidah, ada bab apa lagi? Akhlak, macam-macam lah. Mempermudahkan bila time tazkirah time 1 minggu sekali, satu keluarga nak buat tazkirah, nak buat usrah, boleh saja terus rujuk buku sisipan yang kita berikan. Kemudian untuk keluarga juga ada ni Al-Maqsurat dan juga 5 surah pilihan. Sebab antara surah yang kita buat dalam jadual ibadah harian adalah surah Al-Kafi pada hari Jumaat, Al-Mulk pada waktu malam, kemudian surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Ar-Rahman dan juga surah Yasin. Masya Allah. Jadi kalau kita bawa je travel satu kit ini, insya Allah dah menjadi satu kit lengkap bagi sebuah keluarga dan bagi wanita muslimah. Masya Allah. Saya doakan kalian ada rezeki untuk memiliki. Sangat tebal, pengisiannya sangat padat. Nanti finishingnya lagi cantik daripada ni. Ini mock-up saja, akan ada berkulit tebal, hard cover. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Sekejap lagi saya akan bersiaran di lokasi Berkhatan. Saya lepas ni akan terus bergerak ke klinik yang menganjurkan khatan beramai-ramai tu, dan saya akan bersiaran sekejap dan kita akan berkongsi tentang bab khatan dari sudut syariat dan juga dari sudut kebaikan, keajaiban, kebaikannya dari sudut sains. Khatan tu, bersunat tu. Okay, insyaAllah jumpa sekejap lagi di lokasi. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan puan-puan, daripada pihak penganjur di atas kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.